Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya bersama dengan Ketua Panitia Bahasa Inggeris Sekolah Kebahasaan Pasir-Hor, Puan Nisha. Jadi sebagaimana yang telah saya berhubung dengan guru besar perihal mengenai PDPR sekolah kita ni, sekarang ini kita menghadapi kekangan daripada kalangan pelajar-pelajar kita di mana pelajar kita hanya 96% sahaja menyertai PDPR, hanya 4% yang tidak dapat menyertai PDPR. Dan sebagaimana yang cikgu yang kita maklumlah, mana tahun 2021 ni banyak cabaran yang dihadapi oleh cikgu-cikgu dalam menghadapi dalam melaksanakan PDPR ni. Jadi saya nak bertanyalah kepada Ketua Panitia Bahasa Inggeris sebelum saya ajukan soalan-soalan seterusnya mengenai apakah kaedah yang yang lebih berkesan dalam kita melaksanakan PDPR ini bagi menggalakkan pelajar-pelajar kita ni menyertai PDPR. Dipersilakan Puan Nisha. Salam PKP, terima kasih kerana saya selaku Panitia Bahasa Inggeris dan seperti yang kita sudah sedia maklumlah, kita dah menghadapi norma baru dalam PDC kita dan kita by hook or by crook kena hadapi ini dengan cara kita yang tersendiri supaya anak-anak murid kita dapat mengikuti PDPR dengan jayanya. Namun begitu, SKPH setelah diperolehi data jumlah murid yang telah menyertai PDPR, 4% di antaranya masih lagi tidak dapat mengikuti PDPR. Sedangkan kita punya KPI sekolah sendiri, kita mahukan 100% murid untuk mengikuti sesi PDPR ini. Dan di antara kaedah-kaedah yang telah dijalankan oleh guru sudah tentunya kaedah-kaedah yang ingin membolehkan semua murid menyertai PDPR. Dan seperti yang kita telah sedia maklum, kita mempunyai 3 cara iaitu online, offline dan juga offsite. Okay. Kalau melalui secara online, didapati ibu bapa mempunyai kekangan dari segi menyediakan gadget dan juga ada di antara ibu bapa kita yang kekurangan data internet untuk mendownload bahan-bahan yang telah disediakan oleh. Dan oleh kerana itulah guru-guru di SK Pasir-Hor, saya mewakili SK Pasir-Hor, kiranya kami lebih menggunakan secara gabungan kaedah iaitu online dan juga offline. Gabungan kaedah ini adalah difikirkan satu cara yang terbaik kerana ia dapat membantu anak-anak murid kita yang tidak mempunyai gadget ataupun kekangan di mana ibu bapa dia balik kerja pada waktu malam. So, jadi mereka boleh mengakses kerja rumah ataupun PDP yang telah diberikan oleh sewaktu dalam jadual seperti yang telah ditetapkan di sekolah pada waktu malam. Jadi penggunaan modul juga dirasakan dapat merangsang juga penyertaan murid apabila mereka dapat melaksanakan modul yang telah ditetapkan oleh guru semasa sesi PDPR seperti biasa. So jadi walaupun mereka tidak mempunyai gadget ataupun tidak dapat online, tapi mereka masih lagi dapat menjalankan PDPR dan menyediakan latihan yang telah menyiapkan latihan telah diberikan oleh secara di dalam modul. Selain daripada itu juga, guru juga menyediakan bahan bercetak yang diasingkan untuk setiap kelas dan telah ditetapkan oleh Tuan Haji di Pondok Jaga yang telah disediakan oleh PKP kita selaku pegawai meja akademik kita. Jadi guru-guru telah menyediakan bahan-bahan bercetak untuk diedarkan kepada murid dan ibu bapa akan dimaklumkan melalui WhatsApp dan juga jika tidak dapat respon daripada WhatsApp, kami juga menghubungi ibu bapa tersebut untuk mengambil bahan bercetak atau modul tersebut. Sekurang-kurangnya ibu bapa dapat alert
dapat alert dan kiranya memastikan yang anak-anak mereka memperolehi bahan yang telah mereka dapati di sekolah. Itu bagi yang tidak ada gadget. Bagi yang ada gadget, ada line internet tetapi kekurangan motivasi pula. Jadi ini lebih kepada material ataupun bahan-bahan yang disediakan oleh guru. So jadi kami lebih kepada menyediakan video sendiri. Yang paling mudah kita gunakan PowerPoint. Kita rekod suara dengan menyediakan slide. Okay, kita sediakan slide untuk sesi pengajaran ataupun topik pengajaran pada hari tersebut. Dan selepas daripada itu, kita akan mengkonvertkan video itu kepada MP4 supaya kita dapat edarkan kepada murid. So jadi selepas daripada itu kami akan hantar melalui Telegram channel. So kami akan khususnya panitia bahasa Inggeris, setiap kelas kami akan adakan satu channel Telegram untuk memudahkan ibu bapa akses setiap kerja anak-anak mereka secara terkawal dan tersusun. So, jadi selepas ni mereka dapat tengok tugasan satu-satu tanpa bercampur gaul dengan mata pelajaran lain. So jadi selain daripada itu juga, kami juga banyak menyediakan dan mencari bahan-bahan secara online seperti Quizizz dan juga menyediakan quiz di dalam talian. Ini dapat merangsang juga mereka untuk terus menjalani latihan PDPR secara tidak langsung dan menggalakkan mereka lebih aktif di dalam penyertaan apabila mereka dapat markah ataupun mereka dapat berapa peratus yang mereka perolehi hasil daripada pemahaman mereka setelah daripada penerangan guru melalui video. Dan juga guru juga ada menjalankan banyak jenis pertandingan. Ini sebenarnya sebagai motivasi saja. Pertandingan untuk anak-anak murid kita lah. Okay, pertandingan untuk anak-anak murid kita untuk setiap subjek. Supaya mereka dapat menyertai dan juga ada ganjaran. Seperti biasalah murid ni sukakan ganjaran. So jadi kita akan menyediakan ganjaran untuk mereka sama ada dari segi hadiah secara realia ataupun realistik dan juga sijil penyertaan. Saya rasa dari segi itu kita dapat menggalakkan anak-anak murid kita untuk lebih menyertai sesi PDPR kita untuk kali ini. Itu saja mungkin. Okay, terima kasih kepada Penisa di atas penerangan yang panjang lebar sekejap tadi. Dan apa yang kita musyirkan mengenai PDPR ini iaitu dalam kita melaksanakan pentafsiran. Biasanya kalau apabila kita bersemuka banyaklah penilaian yang dapat kita nilai perihal ini. Jadi apakah pandangan Puan Nisha lah mengenai cara kita untuk melaksanakan pentafsiran pelajar kita dalam masa PDPR ni? Baik, PKP. Mengenai pentaksiran, setiap guru perlu mengadakan pentaksiran setelah daripada mereka menyediakan sesi PDPR mereka. Dengan ini barulah mereka dapat kenal pasti proses ataupun progres anak murid mereka. So jadi kaedah yang saya sendiri gunakan untuk pentaksiran ialah saya sediakan rubrik. Rubrik di mana saya, kalau bahasa Inggeris kita ikut kepada rubrik CEFR kita lah. So jadi kita ada band-band juga, masih lagi menggunakan band A1, A2, B1, B2, C1, C2 dan saya pasti untuk setiap subjek lain juga ada rubrik yang tersendiri bagi melaksanakan PBD. So jadi sekarang ni jika kita agak sukar untuk menilai budak ataupun murid-murid kita secara face to face, so jadi kita lebihkan kepada cara mereka menjalankan ataupun menyempurnakan kerja mereka, kesungguhan mereka di dalam menyiapkan dan juga tahap pemahaman mereka selepas guru menyediakan video yang telah di postkan melalui Telegram, WhatsApp
dan sebagainya. So jadi lebih kepada rubrik lah. Kalau melalui panitia bahasa Inggeris, kami akan mencatat ataupun merekod setiap nama anak murid yang telah menghantar tugasan, dan juga bagi mereka yang tidak menghantar tugasan, kami akan menghubungi anak-anak murid kami supaya kami dapat tahu ataupun kenal pasti mengapa mereka tidak dapat menyertai PDPR pada hari tersebut. Jadi dengan itu kami akan walau macam mana pun dapat juga sekurang-kurangnya anak murid kita respon untuk kita bagi pentaksiran, sebab tidak adil jika kita tidak taksir semua anak murid kita di sekolah. So kita perlu mentaksir setiap anak murid kita supaya kita dapat tahu progres mereka. Macam mana lepas daripada PDPR kita, apakah progres yang telah mereka dapat hasil daripada pembelajaran kita. So jadi yang pertama kami gunakan rubrik dan kami catat setiap kerja rumah ataupun setiap pencapaian murid di dalam kuis ataupun pertandingan. Itu saja. Okay, terima kasih Puan Nisha. Sebagaimana yang kita maklumlah, sekolah kita ni hanya 96% pelajar-pelajar kita ni yang menyertai PDPR. Jadi saya mohon nak minta pandangan Puan Nisha lah. Apakah peranan yang boleh dimainkan guru itu sendiri ataupun pentadbir sekolah untuk menggalakkan pelajar-pelajar kita ni masa PDPR seterusnya yang dapat menyertainya dalam 100%. Jadi peranan yang dimainkan oleh cikgu ataupun pentadbir untuk membolehkan pelajar-pelajar kita ni menyertai PDPR. Pada pendapat saya, adalah sebagai role model murid. Dan juga sekarang ni rasanya bukan sekadar role model murid tapi juga role model ibu bapa. Kerana ibu bapa juga perlu menjadi pendorong dan juga ada juga ibu bapa yang perlu menjadi guru juga di rumah. So jadi guru dan juga para pentadbir perlulah memainkan peranan yang penting di mana mereka perlu sentiasa memotivasikan murid dan juga ibu bapa melalui online lah, melalui WhatsApp. Kalau saya rasa penggunaan WhatsApp secara meluas sekarang dan juga Telegram. So jadi kadang-kadang kata-kata daripada kita, kata-kata semangat daripada para pentadbir juga dapat mengundang motivasi ibu bapa untuk terus orang kata memberi guideline kepada anak-anak mereka untuk menyiapkan ataupun menyempurnakan setiap tugasan yang diberikan oleh guru. Selain daripada itu, guru-guru juga perlulah sentiasa bersikap tenang di atas setiap persoalan, di atas setiap kesulitan yang dihadapi oleh ibu bapa kerana kita tidak berada di tapak mereka. So jadi kita perlu dalam keadaan tenang dan juga memahami di samping kita cuba untuk mencari jalan menyelesaikan ataupun mencari solusi terhadap sebarang masalah yang mereka hadapi. Untuk itu peranan kita sebagai pentadbir dan juga yang paling penting guru-guru di mana yang paling rapat sekali dengan anak-anak murid kita dapat memotivasikan mereka untuk menyertai PDPR kita. Itu saja Tuan Haji. Okey, soalan yang terakhir cepu mas, Puan Nisha. Apakah saranan ataupun cadangan daripada ketua panitia, mewakili ketua panitia sekolah kebangsaan Pasir ni untuk perjalanan PDPR seterusnya lah, ataupun Puan Nisha boleh beri cadangan ataupun pandangan seterusnya lah mengenai PDPR yang akan kita jalankan seterusnya lepas ni. Terima kasih Tuan Haji. Seperti yang telah kita sedia maklum, SKPH telah pun menjalankan beberapa LDP untuk menggalakkan guru di dalam penggunaan ICT. Sebab sekarang ni kita perlu orang kata mengasah daripada asas dia. Asas dia ialah daripada guru. Dan sekarang untuk menyempurnakan PDPR, guru-guru perlu mahir ICT. Jadi sekarang ni SKPH jika tidak silap saya sudah 4-5 kali mengadakan ladap
penggunaan Google Form, penggunaan Google Classroom dan sebagainya untuk memahirkan guru-guru kita di dalam menjalankan PDPR kepada anak-anak murid mereka. So jadi saranan saya lebih kepada menggalakkan guru-guru mengaplikasikan penggunaan ICT di dalam setiap PDPR. Memang kita guna ICT pun, tapi kalau boleh kita lebih kepada penggunaan ICT yang lebih ekstra, yang lebih canggih, supaya kita dapat menarik minat murid-murid kita, bukan sekadar hanya menghantar gambar tugasan dan juga menyuruh murid menyiapkan tugasan. Kerana kadang-kadang mereka tidak faham tanpa penerangan kita yang jitu, tanpa sesuatu yang dapat memotivasikan mereka. So, jadi kita perlu menarik minat mereka dengan kita mempunyai pengetahuan yang lebih dalam bidang ICT. So jadi saranan pertama saya ialah kita lebih kepada mengasah bakat guru di dalam bidang ICT terlebih dahulu supaya guru-guru dapat mengaplikasikan kebolehan ICT mereka untuk menyediakan material PDPR yang lebih berkesan. Itu saja Tuan Haji. Okey, terima kasih Puan Nisha di atas idea-idea yang bernas dan kata pandangan yang boleh kita ambil sebagai panduan. Jadi akhir sekali saya mengucapkan, saya mewakili pihak sekolah, pihak tabim mengucapkan ribuan terima kasihlah di atas pandangan-pandangan yang diberikan oleh Puan Nisha tadi. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tuan Haji.